Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, Ketua Wanita Keadilan Nurin Aina, Saudara Zahar Zainal daripada Penang, Saudara yang berhormat Ibu Man, Abang kita Arif Awang, Ketua Amanah Pengatani. Tadi nampak DAP tadi mana? Meja Zaidi. Ya. Seluruh pimpinan Amanah Keadilan, DAP dan Bersatu. Mana kawan Bersatu tadi? Kawan rakan kita, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kampung ni kampung Bugis. Tituk Bugis. Bugis ni keponan Najib Torazak. Orang yang berani curi duit. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelah Pantai Merdeka ini saya bukan makhluk asing. Ini tempat saya berceramah. Dulunya memang cukup ramai lah. Dari segi memberi penerangan, memang kita biasa di hadapan kita puluhan ribu. Kita biasa depan kita tak ada orang. Saya menyertai PAS sejak tahun 78. Apabila Kelantan kalah, yaitu Barisan Nasional rampas semula Kelantan, saya menyertai PAS pada bulan Mac tahun 78. Kemudian daripada pemuda terus naik sampailah menjadi timbalan presiden. Artinya kalau apa-apa jadi kat presiden, sayalah jadi pemangku presiden PAS. Usaha nak sampai peringkat tu. Dari segi berceramah, memanglah merata tempat kita pergi, terutama kalau di sebelah negeri selatan, Johor, Negeri Sembilan, Melaka. Kadang-kadang kita pergi ceramah, kita pilih 5 orang. 5 orang itulah yang dengar ceramah kita, selain daripada tuan rumah. Kalau ada sikit ramai, polis yang kepuk. Begitulah kita membelah arus, terus beristiqamah. Sebab kami diusrah, dipimpin oleh ulama-ulama dalam parti. Di antaranya mereka bercakap soal istiqamah dalam perjuangan, mendokong dasar Islam. Dasar PAS ialah Islam, rujukan utama Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Kita bekerja dalam parti, kita mendokong perjuangan Islam, kita diberi ganjaran pahala di sisi Allah. Maka kita buat kerja, menang pilihan raya kita bersyukur, kalah pilihan raya kita bersabar. PAS selalu hilang deposit di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Ini tempat kita hilang wang pertaruhan. Tetapi PAS tak mati, kerana ia mendokong dasar Islam. Hadirin sekalian, hasil daripada nak pecah tembok UMNO begitu susah, terutama UMNO kuat memperjuangkan Melayu. Tanpa UMNO, Melayu tak boleh bertahan di Malaysia ini. Oleh itu, untuk pecah tembok itu, ulama-ulama PAS mengemukakan pada tahun 84 satu tajuk dalam muktamar, menggempur pemikiran Asabiah,
Yaitu kalau orang Melayu bangsa kita melakukan rasuah, melakukan kezaliman, kita sokong juga, maka ia salah. Kerana Nabi memberitahu kita, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada golongan kami orang yang berjuang di atas semangat asabiyah atau kaumiyah. Inilah gema menentang pemikiran asabiyah pada tahun 84. Ucapan dasar dikemukakan oleh Tuan Haji Yusof Rawah, Presiden pada waktu itu. Kami pun hafalah ayat itu dan berceramah di seluruh Malaysia menentang pemikiran asabiyah. Kalau Razak Alhamdulillah tak boleh hafal ayat itu. Kemudian pada tahun 86 berlaku pertembungan dahsyat antara UMNO dan PAS. Berlaku dua imam, berlaku boikot memboikot. Kemuncaknya berlaku peristiwa Mamali, di mana Ustaz Ibrahim Libya dan anak-anak muridnya dibunuh dengan begitu zalim. Di atas kezaliman itu, Muktamar PAS memilih tajuk muktamarnya menggempur bertindak menentang kezaliman. Maka kami pula menghafal ayat wala tarkanu illa alladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, nescaya kamu disambar api neraka. Kami pun beraraklah ke seluruh negara menentang UMNO kerana ia bersifat zalim. Hadirin sekalian, termasuklah sang membunuh bangsa sendiri di Mamali. Ya, hasil daripada cakap kita yang keras dan sebagainya, saya ditahan di bawah ISA bersama dengan Ustaz Bakaci, bersama dengan Ustaz Razak Daud, bersama dengan Ustaz Bonemi Yaakob, bersama dengan Datuk Mahfuz Umar dan beberapa orang yang lain. Selepas itu, hadirin sekalian, bila kita dapat sokongan orang Melayu yang agak kuat, kita memilih jalan pilihan raya. Pilihan raya, siapa yang banyak undi dia menang, bukan siapa yang kuat. Dia kira siapa banyak undi. Walaupun kita berat 90 kilo, kita boleh tumbuk anak lembu mati, tapi keluar mengundi satu undi. Hari Sawang walaupun dia full, kalau kita sepak dia apa 2 kali rebah, tapi dia keluar mengundi, undinya satu. Oleh itu, dalam pilihan raya kita nak undi yang ramai. Kita sedar bahawa orang Melayu saja menyokong kita, tak boleh mengalahkan UMNO pun, bukan BN. Sebab itu kepada adik-adik, terutama adik-adik PAS yang muda-muda ni, Mamat nak ingatkan, yang ada mari tengok-tengok pada jauh dan sebagainya. Sebab jangan gerun tentang himpunan di Padang Merebuk bulan yang lalu. Bulan lalu. Jangan gerun. Sebab selepas peristiwa Mamali, kami buat satu ceramah yang begitu besar di Kampung Kabu 10 Selengkok Cerai. Penceramahnya Presiden PAS waktu itu Rawah, timbalannya Fadil Noor, naib presidennya Tugu Haji Hadi, Ketua Pemudanya Mustafa Ali, kumpul semua. Ramai orang kita tak kira, tetapi kenderaan yang terakhir keluar daripada tempat ceramah pukul 4 pagi. Siapa orang tua-tua dulu ingat? Saya okey tuan. Nah, dia Arif waktu itu muda lah. Saya tak tahu dia pakai masa tu pakai kain kot. Ramainya manusia dalam himpunan selepas peristiwa Mamali menjelang tahun 86. Datang pilihan raya, satu kursi parlimen pun kami tak menang di Kedah. Di Kelantan menang 1 di Pekalan Jepar. Di Kedah menang 3 kursi tradisi, iaitu Salah, Langgak, Bukit Raya. 3 inilah kursi tradisi PAS. Maka pimpinan kita memikirkan, kalau nak survive dalam pilihan raya,
Kita nak terus terlibat dalam pilihan raya, mesti cuba berkawan dengan orang lain. Kita cuba dengan parti CCC, iaitu NGO Cina, bukan parti politik NGO. Kita cuba dengan parti NASMA, tetapi pilihan raya tidak mendatangkan undi yang besar. Nasib memihak kepada kita. Menjelang tahun 90, 46 berpecah. Tengku Razali berlawan dengan Dr. Mahathir, jadi 46. UMNO berpecah. Kami menghulurkan tangan dengan cepat kepada kumpulan Tengku Razali. Akhirnya bila kita berkawan dengan Tengku Razali, parti 46, kita dapat kembali ambil alih Kelantan. Artinya nak ambil Kelantan pun PAS seorang tak boleh. Ini sudah ahli-ahli PAS yang ada malam ini dengar. Nak ambil Kelantan pun kena dengan 46. Maka kita dapat balik Kelantan. Allah mentakdirkan sekali lagi UMNO berpecah. Kali ini tahun 98. Tahun 98, Anwar Ibrahim, saya tak ulang panjang, mata lebam. Akhirnya anak-anak muda bangun menyokong reformasi. Lahir Parti Keadilan di atas usaha Presiden waktu itu Sabaldin Muhammad Noor. Kali ini kita bersama pula dengan DAP, tapi tidak secara direct. Keadilan jadi orang tengah, DAP ini kita tak berkawan secara direct. Tapi kita bersama dengan Keadilan secara terbuka di bawah Barisan Alternatif, kita dapat Terengganu. Sekuat-kuat PAS Terengganu, nak tawan Terengganu, dia kena bersama dengan rakan yang lain, yaitu Parti Keadilan. Kita katalah Parti Keadilan ini kecil, kalau itu tak kira. Kita nak kait buah kelapa, galah kita ada 18 kaki. Buah kelapa itu nak kait dia kena 20 kaki. Keadilan hanya sambung 2 kaki lagi, kita jolok buah kelapa. Artinya kita bersama dengan Keadilan baru dapat Terengganu. Hadirin yang dihormati sekalian. Kemudian Ustaz Fadzil Noor memberitahu saya, kalau dengan DAP ini tolong bawa pemimpin DAP yang lembut-lembut dulu datang ke pusat tarbiyah Kuala Lumpur. Saya kebetulan ada pengalaman dengan DAP sebab ditahan dalam satu kamp Kemunting. Saya berkawan dengan Kapal Singh, saya berkawan dengan Lim Guan Eng, saya berkawan dengan Lau Dak Ki, saya berkawan dengan Tan Sing Giau, saya berkawan dengan Pi Pato. Bila dijangka yang lembut ini, saya panggillah Tan Sing Giau untuk datang ke pejabat PAS di Taman Melewah. Tan Sing Giau memang ceramahnya lembut. Saudara yang budiman lagi beriman. Kalau dia mula begitu, Wiji Giau dan sebagainya, orang PAS dah mula boleh terima. Kemudian hadirin sekalian, bila kita ada masalah dengan DAP soal negara Islam pada tahun 2004, DAP keluar daripada Barisan Alternatif. Apa jadi? PAS tinggal 6 kerusi, Keadilan tinggal 1, yaitu Permata Pau, Kak Wan Azizah. Itu pun dekat-dekat lah. Itu pun nasib baik Kak Wan Azizah. Kalau orang lain barangkali dengan mata pop hilang. Kita tinggal 6 daerah Kelantan sikit dan Terengganu sedikit. Kenapa? Sebagai besar orang Tionghoa tidak mau bersama dengan kita. Kerana soal negara Islam mereka pertikaikan. Menjelang 2008, orang India marah kerana masalah kemiskinan dan sebagainya, mereka holding rasuah dan sebagainya, penipuan yang dibuat oleh pemimpin MIC. Mereka keluar tunjuk perasaan di bawah Indra. Kemudian pula hadirin sekalian, berlaku pula peristiwa Persih. Kami pada waktu itu, saya, Saifuddin, Ten Chua, Elizabeth Wong, Teresa Kok dan sebagainya, kami round 6-7 bulan terang kepada rakyat perlu keluar himpunan di jalan raya menuntut pilihan raya yang bersih. Akhirnya pada 10 hari bulan November, ini tarikh keramat,
bukan isi memorandum kepada yang di-Pertuan Agong, bukan hal tuntutan. Yang paling penting ialah pemimpin pembangkang dapat berjalan seiring. Anwar Ibrahim, Wan Aziza, Haji Ibrahim Awang, Lim Kee Siang, Lim Guan Eng serentak ke Istana Negara untuk menyerahkan memorandum menuntut pilihan bersih. Perpaduan antara pembangkang dicampur dengan Tok Janggut kita Datuk Ismail Said dengan NGO yang lain bersama menghantar memorandum, maka ini menjadi kesatuan rakyat Malaysia. Datang pilihan 2008 kita menang 5 negeri. 5 negeri yang menyebabkan Tun Mahathir rasakan dia sudah tercabar. Maka dia, hadirin sekalian, dia berhenti selepas itu. Kenapa? Karena 5 negeri menang. Sekarang kita dah temui formula. Nak ambil alih Malaysia, mesti ada pakatan parti-parti pembangkang bersama dengan NGO. Ini yang telah jelas berlaku pada 2008. Bila 2008 siapa pun tak sangka 5 negeri boleh menang. Yang meramalkan 5 negeri jatuh ini ialah Tun Daim Zainuddin. Orang lain semua tak ramal. Kami sendiri pun terpengah-pengah bila dengar Perak dan Selangor BN kalah. Kita doa-doa Pulau Pinang tu memanglah pembangkang tak kuat. Selangor, Perak jatuh. Kedah begitu hebat PAS memang overtake UMNO pada tahun 99. Mengatasi UMNO, kita 8 parlimen, UMNO 5. Walaupun Tun Mahathir jadi Perdana Menteri dan Ketua UMNO Kedah, saya sebut depan Tun Mahathir, kami mengalahkan Tun, tapi tak boleh ambil Kedah. Tak boleh, paling tinggi 12, Lunai pun kalah. Kenapa? Orang bukan Islam tidak mengundi PAS, ataupun yang mengundi pun di sekitar 5%. Sebab saya pernah berceramah dalam usaha untuk membatalkan cerai international PAS, satu projek yang nak dibuat oleh keluarga Benson Tan di kaki Gunung Jerar. Projek lebih daripada 4 bilion. Kita pemuda PAS lawan, himpunan puluhan ribu. Saya paling jaket malam itu. Datang pilihan raya, Dun tempat saya ceramah tu pun tak menang. Kenapa? Orang Tionghoa ini penentu. Kalau mereka sokong PAS, PAS menang. Mereka sokong BN yang menang. Maka tahun 2009, hebat orang Melayu menyokong pembangkang. Tak boleh ambil Kedah. Pada tahun 99. Tetapi datang 2008, orang Melayu menyokong, Cina dan India sama menyokong kita, Kedah pun jatuh. BN kalah di negeri Kedah. Inilah formula yang tak boleh cari formula lain. Oleh itu hadirin sekalian, di atas dasar itulah UMNO tahu kelemahan dan kekuatan mereka. Selepas pilihan raya 2008, mereka main isu perkauman yang cukup dahsyat. PAS jadi terompah kepada DAP. Tok Guru Ni Aziz dibuat kartun macam-macam, terompah kepada kapal sing. Anwar Ibrahim, ejen Amerika, ejen Yahudi, untuk menarik orang Melayu supaya jangan bersama dengan Pakatan Rakyat. Dalam permainan isu itu, sedikit sebanyak orang Melayu terpengaruh. Maka pilihan raya 2013, undi orang Melayu agak sedikit menurun. Sebab itu kita kalah dipanggil melebet di Kedah. Yaitu kita kalah di Bali, kita kalah di Sik, kita kalah di Padang Tengah, kita kalah di Jerulun, kita kalah di Kuala Kedah, tempat aku. Dan di Selangor pun begitu juga, undi Melayu agak menurun, di Perak menurun, tetapi di Perak dan di Selangor
Uni Bukan Melayu meningkat begitu dahsyat kepada Pakatan Rakyat, begitulah juga di Johor. Hadirin sekalian, kami selalu bermesyuarat bersama dengan pimpinan keadilan dan DAP. Macam mana nak ubah ni pemikiran Melayu? Sebab telah tertanam dalam pemikiran mereka bahawa kalau BN kalah, DAP perintah. Apa nak jadi pada agama Islam? Apa nak jadi pada raja-raja Melayu? Apa nak jadi pada bahasa Melayu? Bagaimana kalau Kit Siang jadi Perdana Menteri? Ini permainan yang dibuat di bawah orang seperti apa namanya bekas DAP Penang itu, dibawa ke perjumpaan tertutup pegawai kerajaan, diiring oleh polis. Razali. Sekarang ni Kuazi. Razali dibawa majlis tertutup BTN bahawa DAP ada program nak menjadikan Malaysia negara Kristian. Dalam perjumpaan tertutup pegawai kerajaan, polis iring, diberi protection kepada Razali ini dan lain-lain. Mereka berkursus sedemikian rupa sehingga ia berhasil menimbulkan satu ketakutan kepada orang Melayu. Kalau BN kalah, Cina perintah Malaysia. Kami bincang dengan keadilan, dengan DAP macam mana nak buat. Tidak buntu, tapi kita bincang. Sekali lagi takdir berlaku. Tiba-tiba hadirin sekalian, lahir Parti Bersatu. Parti Bersatu. Pimpinan pelampau Melayu, itu Tun Mahathir Mohamad, Ultra Malay, dan beliau yang menulis buku Malay Delima, yang dulunya menanamkan soal kepimpinan Melayu. Sekarang dia turun bersama dengan kita mengatakan wajib menjatuhkan kerajaan Najib Tun Razak. Bila datang Bersatu ni hadirin sekalian, yang boleh merobek UMNO, saya yakin dengan perubahan ini Belia akan datang, insya-Allah Kedah akan beralih tangan, Putrajaya akan beralih pemerintahan. Saya pengalaman hampir 40 tahun melihat suasana. Saya tak heran kalau Dr. Mahathir turun kalau Kedah orang ramai. Sebab situ tempat pembangkang menang. Kita turun di Alostar memang ramai. Memang kita kuat di situ. Saya ukur bila Dr. Mahathir turun di Masjid Tanah Melaka. Masjid Tanah ni, kalau pas keadilan bertanding, lepas deposit tu takbir. Itu ukuran dia setakat deposit. Menang, no. Ini Masjid Tanah. Kira-kira 3 minggu yang lalu, saya bersama dengan Tun Mahathir Mohamad, saya dapati kehadiran orang macamlah kita berucap dalam mesyuarat agung UMNO bahagia. Yang hadir itu 90% UMNO. Semua. Lepas ceramah mereka layan mesra, datang berpeluk dengan saya, minta maaf lah Mamat, kami kata macam-macam kat Mamat dulu. Saya rasa saya pun tak tahu apa mereka kata, bukan peduli apa orang kata. Jadi, itulah suasana kita lihat sekarang ini. Kehadiran amanah ini boleh memecahkan kebuntuan yang dipasang oleh Kerajaan Barisan Nasional terhadap Pakatan Rakyat. Ini yang pecah sekarang ini. Dan hadirin sekalian, kami pula daripada amanah, hadirin sekalian, seperti kata Ketua Sungai Petani tadi, kami keluar daripada parti yang miskin, pergi kepada parti yang lebih miskin. Lebih miskin. Ingat senang ke nak memulakan hal parti ni lah usia 60 lebih ni. Itu muda tak parah, sekarang dah 60 lebih. Tapi kerja saya macamlah saya umur 20-an dahulu. Sebab apa? Rasa semangat, rasa nak kepada perubahan. Dan hadirin sekalian, kita istiqamah terus menentang kezaliman.
Ayat yang kita baca masa tajuk muktamar dulu, wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar, tetap kita pakai sampai hari ini. Kita juga laisa minna man da'a ila asabiah, kita pakai sampai hari ini. Karena pedoman dasar tidak berubah dalam perjuangan ini. Nama parti boleh nama awang, nama leh, nama leha, tapi dasar tetap Islam. Nama parti tak boleh kira, nama chain pun boleh, nama leh skrak pun boleh parti, tapi dasar dan nak bawa ke arah mana. Orang kata kamu sekarang boleh kawan dengan Tun Mahathir, dulu apa kamu tak kata pada dia? Ya, kita berpegang kepada afdalul jihad kalimatul haq inda sultan jair. Berkatalah perkara yang hak dan benar di depan pemerintah yang zalim. Kalau kita maki Dr. Mahathir siang dan malam, apa untung? Dia bukan ada kuasa, dia boleh tangkap kita, dia pun nak kena tangkap. Tapi kita kena berani berkata yang benar di depan pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim itu sekarang Najib. Bukan yang zalim itu kamu pergi naik kapal. Woi. Hai, goyang. Kapal. Dan kapal itu barangkali bagi projek. Ini hak kau, ini hak aku. Ini apa ni? Q7. Haha. Ini Mercedes begitu kan? Hadirin sekalian, negara kita sekarang bukan semakin baik. Masalah yang paling besar melanda negara kita sekarang adalah masalah rasuah. Rasuah kami diajar oleh ulama kami, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Kami diajar begitu dalam usrah dan dalam kuliah-kuliah. Kenapa kita nak lari? Sekarang soal Najib, bukan kita tuduh. Dia sendiri mengaku dia terima 2,6 bilion. Cuma saat dia kata daripada Tok Arab, saat dia kata orang hadiah, saat dia kata beri balik. Ini hadirin sekalian, sekarang ni Malaysia sudah terkenal dengan keburukan. Kita sekarang ni dikepung keliling dengan masalah rasuah yang melanda negara orang hina kita. Mata wang kita jatuh begitu rendah. Singapura sampai 3.2 ringgit tu $1. Saya pergi sana baru ni pergi lah. Saya turun kapal terbang, saya naik kereta api. Saya seorang-seorang. Saya suka berjalan seorang. Oleh kerana saya nak masuk banyak kedai, saya tak makan sekali. Saya minum kedai ni, makan roti canai kedai ni, makan nasi kedai lain. Masuk dalam kedai aja, Mamak bila sampai. Rupanya pekerja kedai Mamak tu orang Malaysia. Orang Pahang, orang Kedah, orang Terengganu. Kenapa datang kerja sini? Sana nak kerja apa, Mamak? Di sini kami dapat $50. Yang tukang masak dapat $80 sehari. Kami tak duduk di Singapura, kami ulang alik duduk di Johor. Kami terpaksa lah cari pendapatan di sini untuk bela anak bini di rumah. Ini di Johor sekarang restoran Mamak pernah untuk budak Melayu. Sehari berpuluh ribu motosikal seberang tambak untuk cari makan dan bekerja di Johor. Petang pula ada di Singapura. Orang Singapura pula petang menunggu pergi Johor kerana pergi makan di sana murah. Shopping, makan dan sebagainya. Sehingga di pasar Johor tu pagi-pagi bunyi suara burung. Orang Singapura ramai suara burung lah. Dia tanya, ini ikan apa? Kurau. Kilo berapa? RM35. Cip. Dia bunyi cip. Murah. Dia tanya pula senangin, ini harga berapa? Kilo RM38. Cip. Dia tanya pula ikan tebarau, ini kilo berapa? RM18. Cip. Bila dalam market tu dengar cip 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 cip, itu orang Singapura lah banyak tu.
Kita pula kita tanya temenung ni sekilo berapa? 25 ringgit. Ayah! Dia belikan temenung lah dia balik. Kalau kucing makan sekok, dia belikan kucing tu dekat tok mampus. Pasal apa? Kilo dah berapa ekor yang anak ada 8. Buat asam pedas kena kerat doa sekok menung. Bubur kuah sekerat tu. Kilometer tu. Jadi orang Johor mai shopping dia tu, orang kita pergi kerja Singapura. Sini pula orang kerja ni jual tom yam dah mula balik. Pasal apa? Dia dapat RM1,000. Dia lintas sempadan dia, hilang RM2.5. Hari ni 7.5. Duit Thailand ni jatuh. Kita pergi makan di sana, apa pun tak rasa murah dah. Tak apalah patih hari sana ni. Jenuh hadu pergi lalu tu. Tambah kaki buah lah pun puang pergi dah. Bukan dia tobat, kerana duit kita jatuh. Kalau tobat bagus juga. Indonesia daripada RM1,350 sekarang RM2,700, lari RM800. Kita terkepung. Barang masuk, susu kau semua naik. Kenapa? Semua kita import. Duit kita jatuh. Akibat apa? Akibat penyelewengan, rasuah, pembayaran. Dan dalam Bloomberg report, sekarang Indonesia ekonominya telah mengatasi Malaysia. Saya cakap depan Tun Mahathir di Shah Alam. Saya kata 10 tahun lagi, 15 tahun lagi barangkali kita pula akan jadi amah di Indonesia. Tun Mahathir kata kamu ulang cakap ini di mana-mana tempat. Sebab kita dah lihat sekarang orang yang graduate dah mula dah berpindah kerja di Indonesia. Bandar Jakarta sekarang sudah jadi bandar bangunan tinggi yang keempat dalam dunia. Dia pula diurus dengan begitu baik di bawah Jokowi dan sekarang Ahok. Orang bawah menyokong Ahok bukan kerana dia Cina, bukan kerana Kristian, kerana dia lawan rasuah. Banjir kilat yang selalu berlaku sekarang dah kurang dah. Jakarta sedang muncul. Akibat mereka melawan rasuah. Ucapan saya di Shah Alam disiarkan hampir 10 minit dalam televisi Indonesia. Sebab saya kata Malaysia sekarang ambil alih tempat Indonesia. Indonesia ambil alih tempat Malaysia. Iaitu tahun 70-an kita hadirin sekalian negara yang kurang rasuah. Indonesia negara rasuah. Sekarang terbalik. Malaysia negara paling kuat rasuah. Indonesia negara yang sedang melawan rasuah. Akibat apa? Akibat daripada pemerintahan yang ada sekarang. Coba kita lihat nilai mata wang kita. Ni orang Cina ni dia banding cara mudah-mudah je. Tahun 70-an RM1 boleh makan mie, boleh minum teh. Betul tak betul? Tahun 80-an RM1 boleh makan mie, ayam minum ayam sejuk. Tahun 2000 kata RM1 juga boleh minum ayam, mie dah tak boleh makan. Sekarang tahun 2015 kata RM1 minum ayam pun tak boleh, makan mie pun tak boleh. Sebab apa? Kopi pun dah RM1 5 kupang, RM1 2 kupang. Kelas boleh. Coklat hek bola ni hang gagal di kira lu. Dulu 2 kupang 5 biji lah, hang gagal tak kena ditapak tangan. Pasal apa nilai duit kita itu keadaan begitu? Akibat rasuah dan penyelewengan. Dalam saat begini macam mana boleh ada sebuah parti Islam pergi rapat dengan pemerintah? Aku tak faham. I cannot understand. Sebab I was trained, saya dilatih dalam usra mengenali kezaliman, menentang kezaliman, melawan rasuah. Macam mana kita boleh sokong mimpi rasuah? Nak buat. Tak faham. Janji Melayu. Oh, ini DAP dengan PAN, Parti Amanah, macam panggil PAN, panggillah PUM ke PAM, tak kira lah. Mereka ni pengkhianat. Tahun 2008, 2013, kamu berpeluk sekali dengan mereka, kenapa?
Bila cerai, kerana ada kudih lah, panau lah, tak masak lah, ketiak busuk lah. Maka hamba dua bromen dulu. Aku kerang, aku nak kasar. Aku kembali ceramah tahun 90-an dah kacau. Ini hadirin sekalian. Bahkan cuba kita lihat, Karpal Singh, dia pernah sebut langkah mayat dia dulu. Kalau nak laksana hudud. Keras sikapnya itu. Tapi kita tengok seorang pendakwah murabi, Tuku Nurul Aziz. Tiba-tiba hari jadi Kapal Singh, dia pergi rumah Kapal Singh, bawa kek, sambut hari jadi. Tuku Nurul Aziz hari jadi dia, apa dia tak nak sambut? Kapal Singh dan keluarga Kapal terkejut. Sampai sekarang isteri Kapal Singh, anak-anak Kapal Singh, bila sebut Tuku Nurul Aziz, air mata mereka meleleh saja. Karena dia tak sangka dalam keadaan Kapal Singh begitu keras, Tuku Nurul Aziz boleh pergi rumah sambut hari jadi. Ini hadirin sekalian, contoh seorang murabi yang memimpin kami. Sekarang ni, yang ni pengkhianat, yang ni kafir, yang ni liberal, apa ni? Akhirnya nak doang. Sebab kajian telah dibuat. Kalau mereka bertanding seorang-seorang, satu kerusi pun tak boleh menang. Tak apa, kami tak menang. Tak apa, kami berjuang lillah. Tak apalah. Kami berjuang kerana Allah. Kami nak kemenangan di atas dunia ini. Ini yang kita nak tekankan. Sebab hadirin sekalian, kita lihat bahawa keadaan negara kita, dasar luar dan dasar negeri. Dasar luar saya tak mau sentuh banyaklah kerana ini kampung. Kalau di bandar-bandar saya akan sentuh dasar luar. Bagaimana Najib telah lari, dasar yang dikemukakan oleh bapaknya, iaitu Zofan Zun berkecuali, Tun Mahathir mempelopori 6, iaitu negara berkecuali. Sekarang Najib sedang membawa Malaysia bukan ke arah negara berkecuali, tapi memihak kepada suatu golongan yang lain. Ini berbahaya dalam jangka yang panjang. Begitulah juga bila kita lihat pertarungan dengan North Korea sekarang jadi merapu. Mula-mula kata orang tu mati kerana heart attack. Lepas itu ketua polis pula keluar kata kena VX, racun kimia. Lepas itu yang orang kata pula kalau racun tu VX boleh bunuh orang, kenapa dia yang bawa itu dipekuk di muka orang, dia tak mati? Hak yang bawa racun tu. Jadi macam-macam cerita. North Korea kata mati heart attack. Kerajaan Korea Utara kata kami tak percaya kepada siasatan polis Malaysia. Kita cakap lamaran, polis kena jaga integriti. Bila hilang integriti, kamu buat sungguh, orang kata tak sungguh. Ini masalah. Hilang integriti, bagaimana orang bunuh orang duk lanjir boleh lari pergi Australia. Sedangkan paman nak keluar negeri, semua boleh tahu. Tak boleh. Tapi kenapa? Tak tahu. Kenapa Tantuya boleh masuk keluar Malaysia tak ada rekod? Ini persoalan. Kenapa orang boleh pukul duta Sri Lanka di airport? Banyak persoalan. Maka integriti ini polis kena bina balik. Supaya jangan hanya berintegriti pada rakyat biasa, integriti juga kepada orang besar. Siasat Najib. Boleh tak polis siasat Najib? Pergi tak kasut dia. Begitu ya. Orang semua pula tanya, apa-apa Tadri? Kita bolehlah dipanggil tengah malam, kita pergi dan macam mana. Tapi integriti. Hadirin sekalian, bila hilang integriti, kita lihat pula dia hilanglah segala bentuk upaya yang lain. Termasuk para pelabur pun kurang yakin. Orang kata itu Arab Saudi datang tu, itu jangan bimbang. Arab Saudi bersama dengan Aramco. Aramco itu bersama dengan Amerika. Amerika memang nak datang sebab dia nak menyaingi China. Bagi kita pelabur Saudi ke pelabur China ke boleh datang, tapi Malaysia yang menentukan dasar. Yang menentukan dasar pelaburan. Ini ditegaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu. Kita buka kepada pelaburan, tapi kita yang menentukan, bukan yang melapor untuk menentukan.
seperti yang sekarang berlaku. Kita tengok kita berjalan di Johor tu, tempat yang kata projek Forest City, 500 kilometer, 500 meter, satu sepanduk Daulat Tuanku, 500 meter Daulat Tuanku. Dia kata bagus lah, ni raja punya. Masuk dalam, seekor habuk pun tak jumpa orang Malaysia. Rumah situ kalau Cikgu Man tak kat elang kamu, boleh tengok je lah. Langut-langut boleh. Meleleh-liok lah. Siapa nak duduk? Itu bukan rumah dijual. Rumah beli di negeri China, hadiah sebiji di situ. Sebagai kompensat beli rumah di negeri China itu. Hebat kalau kita lihat kenaikan di situ. Tapi orang Melayu hanya mampu tengok. Orang Cina Johor pun mampu tengok. Masa yang sama mereka main isu, kalaulah kalah BN, nanti DAP Cina perintah Malaysia. Inilah pahaman perkauman yang ditanamkan. Oleh itu saudaraku yang masih ada ahli-ahli PAS, benci macam mana pun pada kami, ingatlah ini Bang Mat. Ini Bang Mat yang telah bergerak ke sana kemari, mengutip derma untuk membina markas lah apa semua tu. Bukanlah kita nak tuntut, tapi bila hampa maki pula markas itu, ingat-ingatlah sikit. Itu je lah. Nah, saya tahu orang maki saya dengar berkawan-kawan, tapi aku ni tu nampak tak tahu. Malulah 2 kali kena torture dengan SB ni, maki-maki tu jadi kecil. Dah habis dah kes lah. Kemah Indra tunggu keputusan rayuan 31 Mac. Saya ingat habis kes ni selesai dah lah. Mai Rahim Tamicit pula nak zaman. Bau datang pula. Tak apa. Kita akan hadap cara undang-undang dan cara bagaimana peguam dan sebagainya. Yang penting kita terus bersama. Dan saya yakin di Kedah ini Pakatan Harapan bersama dengan Bersatu boleh merubah pemerintahan di Kedah ini. Yakin ke tidak? Ini harapan kita. Dan rakan-rakan kita dalam PAS, kita jumpa banyak, kita bersalam. Mereka kata kami ahli masih PAS, undi jangan bimbang. Banyak dah cakap macam tu. Kalau setiap yang kita jumpa cakap macam tu, tak apalah duduk belah-belah sana pun. Yang penting kita buat perubahan beberapa hari akan datang. Tolong buat perubahan. Kalau kami ambil alih Putrajaya melakukan penyelewengan pula, tukar pula. Boleh tak buat begitu? Apa tak boleh? Negeri orang lain boleh. Thailand Perdana Menteri dia tak sempat kita hafal tukar nama. Cikgu Man, Perdana Menteri tukar nama apa? Sebelum tu Yingluck cantik tu. Sebelum Yingluck Taksin. Sebelum ABC Taksin. Sebelum Taksin sudah berapa dah. Tapi duit dia jatuh dah. Duit dia jatuh dah. Ekonomi baik. Perdana Menteri bertukar setahun 8 orang. Contohlah, duit tak jatuh. Kita Perdana Menteri tak tukar, duit berhodok. Kenapa? Perdana Menteri tak tukar, rasuah yang bertukar. Makin hari makin menjadi. Akhirnya negeri kita berada di tahap yang cukup rendah. Sekarang bekas tentera, bekas polis. Saya pergi ke balai polis selalu buat, dia panggil untuk buat report lah, keterangan. Dia ada satu section 112. Section itu bila polis tanya, malam ini himpunan malam ini Cikgu Man ada atau tidak? Saya akan jawab. Saya memilih untuk tidak menjawab. Dia pun tulis ya. Pukul berapa majlis bermula? Saya memilih untuk tidak menjawab. Dan dia tanya, Zahar berucap hal apa malam ini di Pulau Pinang? Saya memilih untuk tidak menjawab. Boleh kata, inilah senang kerja kami. 15 minit selesai. Bila selesai 15 minit, kita boleh balik. Dia buat kopi. Kita minum kopi dulu, Bang Mat. Dia pun panggil Bang Mat. Macam-macam dia kata, kami lah. A4 paper pun kena beli sendiri. Kementerian kan dah kurang bajet banyak orang. Tolong lawan sikit. Nak lawan apa? Saya bukan ahli parlimen. Tak apa, kali dia menang. Ini pegawai. Artinya tak senang semua. Kita jumpa di airport. Pramugari kata masa kerja, kami kena buang. Dia ambil cara kontrak. Pramugari kena buang kerja. Saya nak boleh tolong dekat 3 orang boleh lah.
Pak ada kontrak. Yang lain tu bawa apa tu? Uber. Nah ni kita jumpa pesyarat. Kami sekarang teruk kajian-kajian semua terpada reti karena kerajaan kurang peruntukan. Tanya pelajar universiti, graduate 40% sekarang tak ada kerja. Kita masuk kedai Kentucky ataupun apa itu? McD. Bukan Starbucks. Bukan Starbucks. Kentucky. McDonald. Dia kata, Mama, kami dijanjikan kerja sementara. Sementara apa? 2 tahun dah kerja ini. Oh, betul yang McD. Tak ada kerja. Ini berlaku di seluruh Malaysia sekarang akibat rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh tahan lagi karena dulu bawa kerajaan BN. Boleh tahan lagi kan? Boleh. Kawan-kawan kita daripada PAS itu kalah pun tak apa, asalkan kami bertahan dasar. Apa kami ini tak tahan dasar Islam? Sebab itu kita semua kena berani buat perubahan yang akan datang. Selamatkanlah Malaysia ni. Saya bimbang sungguh kalau Malaysia ni bergerak macam Greece. Kalau bergerak cuma kita nak ambil alih nak Malaysia. Kena ambil tak? Kita perbaiklah. Alah senang ya. Baik Rosmah 350,000 tu kita bini-bini kita jangan beli. Kapal terbang jet yang lebih merata tu tak usah pakai. Jimat belanja. Tireh pun semua kita tepung tireh tu, jangan bagi tireh. Saya ingat 3-4 tahun boleh pulih kot. Boleh. Orang kos penggai ya. Tengok Pulau Pinang dengan Selangor dalam keadaan keluar semua tireh, mereka jaga, boleh bagi macam-macam kebajikan. Takkan kita pegang Malaysia, tak boleh. Tapi kalau kita fikir takut, memang takut nak buat perubahan. Kerana kita bimbang bahawa kita ambil alih nanti dan Malaysia ni dekat dengan bankrupt dah. Betul, saya yakin penuh sebarkanlah maklumat. Semua rakyat Malaysia, kita ni nelayan, kita ni petani, lah semua merongut. Nak beli ikan temenung sebelum beli melengut, lepas beli temenung. Kalau RM23 sekilo, kalau anak 8 mampu jenuh melengung lah. Tapi pula hari ni harga gula pula naik, so harga minyak naik dan sebagainya. Tak apa kalau cukai mereka ambil, kita tahu ke mana mereka berbelanja, itu tidak ada masalah. Tapi sekarang kita tahu mereka ambil cukai, belanja entah ke mana. Penangkapan rasuah sekarang menjadi-jadi, tapi selagi tidak pergi kepada orang yang paling atas, dia tidak boleh buat perubahan. Di Indonesia boleh pergi pada orang yang di atas. Bila Soeharto dah jatuh, baru boleh sesat dia. Sekarang mereka kata Mahathir dulu macam-macam berlaku rasuah, sesat lah. Anwar Ibrahim berlaku macam-macam, sesat lah. Dia berkata kuasa, dah duduk lagi. Karena orang yang tak berkuasa kamu boleh sesat. Tapi kenapa tak boleh siasat pemerintah yang ada sekarang, yang hilang kepercayaan hampir seluruh dunia terhadap Malaysia sekarang. Hanya setakat itulah ucapan tuan-tuan sekalian, dan saya haraplah penduduk-penduduk kampung dulu yang pernah dengar ceramah saya, marilah bersama-sama kita. Kalau tak mau sangat amanah ni tak guna apa semua, tak apalah, masuklah keadilan. Dengan keadilan pun kamu tak mau liberal, masuk bersatu. Bersatu pun tak mau, DAP lagi kamu tak mau, hampa duduklah orang macam tu lukuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.